sallallahu alaihi wasallam, wa man ata abwabas sultan iftatana. Ayat ni dia nak bagi tahunya, dan siapa yang pergi ia akan pintu-pintu sultan, nescaya kena fitnah ia. Nabi dah bagi tahu dah. Kita pergi rapat dengan pemerintah, pergi rapat dengan pihak yang berkuasa dan sebagainya, tak usah baik macam manalah, kita akan kena fitnah. Kita buat baik pun ada orang akan pandang serong dekat kita. Maka siapa yang menghampiri pintu-pintu pemerintah, Nabi kata iftatana, mereka akan kena fitnah, yakni jatuh ia di dalam maksiat dan sebagainya. Sebab pun jatuh di dalam maksiat itu kerana ada kalanya pergi datang kepada sultan itu kerana dunia dan kerana nama dan kerana pangkat. Kerana tu dah dapat datuk, nak ambil datuk seri, dah dapat datuk seri, nak ambil lagi. Bila itu yang menjadi buruan dia terfitnah. Darjah kebesaran anugerah jangan dicari, jangan diminta. Orang rasa kita layak, orang nak bagi, boleh tolak. Orang marah kita pasal tolak, ambil. Jangan duk rasa nak tambah lagi. Jangan. Pasal apa? Itu memfitnah kita. Dia begitu. Dan terkadang diperelokkan pula apa mungkar yang diperbuat sultan. Dia teruk lagi. Dah dia pergi jadi orang kanan kepada pemerintah, kepada kerajaan, kepada sultan. Hak pemerintah, hak kerajaan, hak sultan buat tak betul, dia pergi duk kata betul. Lagi sakit yang ni. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Pasal apa dia ni yang mungkar yang diperbuat sultan itu diperelokkan dan diperbetulkan dia supaya dapat dunia dan dapat nikmatnya. Kalau itu yang dia nak, jahanam dunia dan jahanam akhirat dia. Maka jadilah dia kata orang yang pergi datang kepada sultan yang demikian itu menjual agamanya. Dia main tahap tu dah. Dia jadi apa? Dia jadi jual agama. Jual habis ilmu, hak pergi mengaji apa semua, jual habis semata-mata kerana yang disebutkan tadi. Wal-iyazu billahi min zalik. Nah, dan inilah yang selalu berlaku dan yang selalu terjadi pada orang yang pergi datang kepada sultan itu. Syekh Idris Al-Marbawi kata 60 tahun dulu. Syekh Idris Al-Marbawi dalam mensyarahkan hadis yang kita baca ni syarah ni dia tulis 60 tahun dulu. Dia kata inilah yang duk jadi kepada sebahagian daripada alim ulama. Inilah yang duk jadi, dia kata. Maka dengan kerana itu diberi ingat oleh Nabi SAW dalam sepotong hadis tadi. Maka hendaklah seseorang itu jaga diri apabila pergi datang kepada sultan itu, supaya tiada jatuh di dalam fitnah. Jaga, jangan sampai dia masuk dalam gelung fitnah ni. Biar dia jadi satu ulama yang dihormati. Allahu Akbar, tuan-tuan. Tuan tengok Sultan Muhammad V Kelantan lah ni. Masya Allah. Doa kepada Allah supaya dia terus begitu. Hati manusia ni Allah boleh bolak-balik. Kan kita doa, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah, Tuhan yang boleh bolak-balik hati. Tsabbit qalbi, tetapkanlah hati aku ala dinik, di atas agama engkau. Minta dah kita dapat dapat landasan elok dah, minta Allah kekal kita atas landasan tu, tak mau tergelincang, tak mau. Tengok ke bawah duli tuanku Sultan Muhammad V Sultan Kelantan lah ni. Pagi tadi saya tengok dalam Facebook dia upload lagi satu gambar dia pergi sembahyang di masjid dengan jubah short sleeve dia, jubah tangan pendek dia, keluar daripada masjid sendiri pergi ambil selipar dia. Sendiri pergi ambil selipar, letak di kaki, sendiri pakai. Lepas upload gambar tu, tulis ni macam-macam lah. Orang Kelantan tak kira lah punya tulis, ini Sultan hamba, tulis tu. Tuan-tuan tengok, apabila orang yang macam tu kan, orang yang macam tu jadi sultan, jadi apa, apabila dia letak agama di atas, macam mana hormat sayang mai daripada rakyat ni, tak payah panggil, tak payah paksa, tak payah suruh, dia mai dalam hati rakyat ni, sayang. Hak lama dah depa upload dulu, dia nak berjalan dengan yang amat berhormat.
Datuk Tuan Guru, Menteri Besar Kelantan. Dia nak berjalan, dia suruh Tok Guru jalan dulu. Dia nak jalan belakang. Ada kaki pergi duk ambil gambar tu. Baru masuk, tunjuk. Allahu Akbar. Nak cerita apa? Dia tahu orang tua ni siapa. Hormat tu, hormat tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Tronoklah. Tu yang kena doa. Kena doa dekat Allah Subhanahu Wa Taala, minta Allah bagi hidayah kepada semua orang yang memerintah, yang ada kuasa, yang ada amanah memerintah di dalam dunia ni, bagi hidayah petunjuk dekat mereka. Baik mereka, ramai orang akan jadi baik. Ulama baik itu prasyarat untuk dapatkan pemerintah baik. Pasal pemerintah dia nak kena dengar nasihat ulama. Kalau ulama baik, pemerintah akan mendapat nasihat yang baik. Mudah-mudahan pemerintah menjadi pemerintah yang baik. Baik diukur dari segi sejauh mana dia taat kepada Allah dan Rasul, sejauh mana dia menjunjung tinggi Quran dan hadis Nabi. Oh ni. Allah dia tunjuk sikit-sikit, sikit-sikit dia tunjuk sikit-sikit, dia tunjuk sikit, dia tunjuk sikit-sikit aja. Seorang, dia main macam tu. Yang Allah buka pintu hati dia untuk terima hidayah Allah Subhanahu Wa Taala.